dikelilingi oleh 99 buah pulau yang menghadap lautan Andaman dan terkenal dengan julukan Permata Kedah. Inilah dia Pulau Langkawi. Terletak 51 km di barat negeri Jelapang Padi, iaitu negeri Kedah Darul Aman. Pulau Langkawi merupakan gugusan 99 kepulauan di Laut Andaman dan merupakan kepulauan yang berhampiran sempadan di antara Malaysia dan Thailand. Pulau Langkawi telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai tapak geopark ke-52 dunia dan pertama di Asia Tenggara, dan ia juga merupakan pulau geopark pertama yang berstatus pulau bebas cukai. Kuah merupakan pekan terbesar dan pintu masuk utama ke Pulau Langkawi. Terletak berhampiran jeti Kuah, dataran Lang, iaitu mercu tanda yang paling jelas kelihatan oleh pelawat yang datang melalui jalan laut. Kini, pulau yang kaya dengan keindahan semula jadi dan legenda masa silam ini telah menampilkan diri sebagai salah satu daripada destinasi pelancongan yang paling popular di Malaysia yang menerima kedatangan pelancong lebih 2 juta orang setahun. Pantai Cenang merupakan lokasi yang menjadi tumpuan kebanyakan pelancong yang datang ke Langkawi. Ini kerana di sini terdapat pelbagai pilihan tempat penginapan, restoran dan pelbagai kemudahan lain bagi pelancong. Bagi anda yang ingin merasai kelainan, apa kata anda cuba menginap di The Cabin Langkawi yang terletak berhampiran dengan Pantai Cenang ini. Istimewanya chalet di sini, ianya bukan dibina dari kayu atau batu bata, tetapi ianya adalah kontena yang telah diubah suai menjadi bilik penginapan yang cukup unik. Wah, tak sangka daripada kabin boleh jadikan bilik secantik ini. Tengok sajalah kombinasi warnanya. Memang cukup-cukup unik sekali ya. Pemandangan daripada dalam pun memang cukup cantik. Melangkah masuk ke dalam, pasti anda tidak menyangka yang anda kini berada dalam kontena. Hiasan dalamannya juga ringkas dan begitu menarik. Yang menariknya, suhu di dalam bilik ini tidak sepanas seperti mana-mana kontena yang lain. Lokasi pertama klik-klik adalah ke Kilim Geopark. Langkawi telah dianugerahkan status geopark oleh UNESCO pada tahun 2007 untuk keindahan warisan geologinya yang berusia jutaan tahun. Untuk meneroka geopark ini, saya perlu menaiki bot di jeti Tanjung Ru yang menyusuri Sungai Kilim. Taman Geopark Kilim seluas 1,400 hektar adalah di dalam kawasan hutan simpan Sungai Kisap. Sungai ini menjadi daya tarikan terbaru di Pulau Langkawi kerana struktur geologi yang menarik, terutama sekali hutan paya bakau. Selain itu, hutan paya bakau ini menjadi kawasan pertemuan antara air tawar dan air masin. Seperti mana yang anda lihat di belakang saya ini, batuan-batuan yang terdapat di sini sudah pun terbentuk sejak jutaan tahun lagi. Di satu kawasan, bot yang kami naiki berhenti di mana terdapat pula aktiviti memberi makanan kepada burung helang. Dianggarkan juga lebih 100 ekor burung helang terdapat di sini dan menjadikan kawasan ini sebagai habitatnya. Di sini menjadi habitat bagi spesies burung helang Brahmini, burung helang laut serta banyak lagi. Pengunjung juga berpeluang merakamkan aksi-aksi helang laut menyambar makanan dari jarak yang amat dekat. Di satu perhentian lain pula, kelihatan sekumpulan monyet liar yang jinak-jinak belaka. Kebanyakan monyet di sini kelihatan seperti menunggu untuk diberi makanan oleh pelancong-pelancong yang melalui kawasan ini.
Kat sini pun anda boleh saksikan monyet-monyet secara dekat. Dan monyet-monyet kat sini jinak-jinak belaka. Oleh itu, awas bagi sesiapa yang ingin memberikan makanan kepada monyet di sini. Kerana kadang-kala haiwan primat ini boleh bertindak ganas untuk mendapatkan makanan. Lihat tu, comel sungguh anak monyet yang bergantung pada ibunya yang kelihatan seperti merayu untuk diberikan makanan. Smile! Okey, jom kita pergi Gua Kelawar pula. Seterusnya, kami ke Gua Kelawar. Gua ini menjadi rumah bagi kebanyakan kelawar dar, spesies kelawar buah. Untuk memasuki gua ini, dikenakan bayaran masuk sebanyak RM1 seorang. Gua Kelawar ini sudah pun berusia lebih 400 juta tahun dan ruang gua ini berbentuk terowong yang panjang. Pengunjung perlu berjalan kaki memasuki gua ini yang sepanjang hampir 100 meter. Suasananya amat gelap dan menyeramkan. Kelihatan ribuan kelawar tergantung di lelangit gua. Bagi mereka yang tidak pernah melihat kelawar secara dekat, di sinilah tempatnya. Gua ini mempunyai stalaktit dan stalagmit yang bersaiz besar, manakala bahagian bumbungnya pula menjadi rumah kepada ratusan kelawar. Di dalam gua ini, terdapat pelbagai bentuk hiasan asli gua batu kapur seperti stalaktit dan stalagmit yang berbagai bentuk, saiz dan arca indah. Para peminat geopark boleh melihat pelbagai khazanah alam yang belum begitu terusik berusia jutaan tahun. Bekas jengkerang ini menandakan satu ketika dahulu air laut pernah mencecah ke aras ini. Keunikan yang terdapat di Gua Kelawar ini, saya dapat saksikan stalaktit yang membentuk selalunya menjurus ke bawah, tetapi keunikan di sini ianya menyerong ke sisi menghala ke cahaya matahari. Di sepanjang sungai ini juga, kelihatan deretan kapal-kapal layar yang seakan-akan sebuah perkampungan air. Kapal-kapal ini datang dari pelbagai negara di seluruh dunia untuk berlabuh. Destinasi terakhir penggambaraan klik-klik di Kilim Geopark adalah sangkar ikan. Ia merupakan sangkar terapung yang diperbuat daripada kayu oleh nelayan tempatan bagi keperluan memelihara ikan di dalam laut. Ini dia perhentian seterusnya, iaitu di kolam ternakan ikan. Selain itu, anda juga boleh melihat ikan yang dibela oleh pemilik sangkar di sini. Ikan di sini memang besar-besar dan jinak-jinak belaka. Pengunjung juga berpeluang bermesra dan memberi makan kepada haiwan ini. Disebabkan ikan-ikan di sini sentiasa diberi makanan, jadi saiz ikan di sini memang besar-besar belaka. Ada di antara berat ikan di sini mencecah sehingga 100 kilogram. Di sini terdapat ikan kerapu keretang dan usianya sudah 12 tahun dan beratnya pula sudah mencecah 90 kilogram. Lihatlah, ikan-ikan itu melompat mendapatkan makanan yang diberikan pengunjung. Walaupun agak pelik, tetapi itulah yang menjadikan tempat ini unik dan harus dilawati. Malam sudah pun melabuhkan tirainya. Kini, jalan di sepanjang Pantai Cenang yang meriah dengan pelancong di siang harinya semakin meriah. Tapi, kali ini dilimpahi cahaya yang berwarna-warni. Bagi anda yang ingin bersiar-siar, di sini terdapatnya pelbagai kedai yang menjual pelbagai barangan, juga hidangan makan malam. Lokasi pertama klik-klik di hari kedua ini adalah di Kota Masuri yang terletak di Mukim Ulu Melaka. Lebih kurang 12 km dari Kuah, saya kini berada di Kota Masuri, legenda terkenal Pulau Langkawi.
Pasti ramai antara anda yang pernah mendengar ataupun mengetahui kisah dan sejarah Masuri ini. Kota ini merupakan makam peringatan ke atas pengorbanan Masuri di Langkawi. Si jelita Masuri yang dijatuhkan hukuman bunuh ditikam sehingga mati dengan sebilah keris kerana dituduh melakukan perkara sumbang. Menurut legenda, darah putih mengalir keluar dari tubuh Masuri setelah ditikam dan saat-saat menemui ajalnya, beliau telah bersumpah ke atas Pulau Langkawi yang mana ia tidak akan maju dan bahagia selama 7 generasi. Sama ada dongeng atau mitos, 7 generasi telah pun berlalu dan sekarang Langkawi mengalami arus pembangunan yang begitu pesat sekali. Cerita rakyat nyatakan Masuri dikuburkan di tempat dia melafazkan nafas terakhirnya setelah dia dihukum bunuh di padang maksirat. Akibat daripada fitnah dan iri hati, beliau telah pun dibunuh pada tahun 1819 Masihi. Inilah dia makam Masuri. Makam Masuri telah dibina semula dan dilengkapi dengan muzium, teater tradisional dan rumah kedah yang mewakili rumah binaan Langkawi yang popular ketika itu. Dikatakan dibina di bekas tapak rumah Masuri. Inilah dia teratak Seri Mawat di mana Masuri dibesarkan. Inilah dia Telaga Masuri yang dikatakan oleh penduduk tempatan, air telaga ini boleh menyembuhkan beberapa penyakit, khususnya bagi anda yang nak menaikkan seri muka dan bagi anda yang belum bertemu jodoh, eloklah anda mandi di sini. Sebuah perigi yang digelar Perigi Masuri turut terdapat dalam kompleks ini. Di sekitar kawasan kompleks ini, terdapat kedai-kedai menjual cenderamata dan gerai-gerai makanan. Terdapat juga beberapa gerai yang menjual kuih tradisional Melayu seperti kuih cara dan kuih telinga keling. Selain dapat menikmatinya panas-panas, pengunjung juga boleh melihat sendiri cara penghasilan kuih-kuih tradisional ini dibuat. Selain itu, persembahan gamelan juga turut dipertontonkan kepada pengunjung yang datang. Hari ini saya nak mencuba satu permainan baru yang dikenali sebagai Segway. Dan untuk pengetahuan anda, di Malaysia hanya Oriental Village sahaja yang menyediakan sewaan permainan ini. Lokasi klik-klik seterusnya ialah Langkawi Oriental Village yang terletak di kaki gunung Mat Cincang. Oriental Village begitu sinonim dengan kereta kabel. Namun begitu, saya ke sini bukan untuk menaiki kereta kabel tetapi untuk bermain satu permainan yang cukup menarik, iaitu Segway. Untuk nak mencuba permainan ini, ciri-ciri keselamatan perlu diutamakan ya. Oriental Village merupakan lokasi pertama permainan ini diperkenalkan di Malaysia kepada umum. Segway merupakan kenderaan roda 2 yang dijana menggunakan bateri dan penunggang perlu berdiri ketika menaiki kenderaan yang berfungsi seperti basikal atau skuter ini. Bagaimanapun, cara operasinya agak berbeza, iaitu penunggang hanya perlu mencondongkan badannya ke hadapan untuk menggerakkan Segway ke hadapan dan mengiring ke kiri dan ke kanan untuk membelok. Bagi anda yang masih takut-takut lagi, anda boleh mencuba fun ride, dan bagi anda yang berani, apa kata anda mencuba jungle ride? Segway berasal daripada US. Kebanyakan digunakan di airport untuk security dan masuk ke Malaysia pada tahun 2008. Segway telah berjaya mendapat sambutan menggalakkan bagi pengangkutan di dalam bangunan seperti mengawal kawasan pusat dagangan,
jabatan polis, pengkalan tentera, gudang, kampus korporat dan juga sebagai kenderaan pelancong di sesetengah negara Eropah. Saya pada mulanya kekok dan teragak-agak. Permainan ini tidak seperti motor atau basikal yang mempunyai brek. Selepas diajar dan diberi taklimat oleh kaki tangan di sini, baru saya faham bagaimana mekanisme tersebut bergerak. Seronok. Saya tak sabar nak mencubanya. Kenderaan ini akan bergerak mengikut pergerakan badan pemandunya dan untuk menghentikannya, kita perlu memberatkan atau mencondongkan badan ke arah belakang. Yes, saya dah bersedia. Segway ini mampu bertahan selama 4 jam tanpa henti dengan hanya menggunakan kuasa bateri dan jarak yang boleh dilaluinya lebih kurang 40 km tanpa henti. Saya begitu teruja apabila mula memasuki kawasan hutan ini. Terdapat beberapa laluan yang mencabar harus dilalui seperti jambatan kayu dan bukit kecil. Memang puas dan seronok. Keselamatan merupakan faktor utama yang harus dititik beratkan. Ini kerana dengan sedikit kecuaian pun boleh menyebabkan kemalangan yang tidak diingini. Saya akui, kuasa enjinnya cukup kuat. Walaupun mendaki bukit dengan seberat badan saya sekalipun, ia mampu mendaki dengan gagah sekali. Bunyi enjinnya cukup mengagumkan, tangkas dan kuat. Pengalaman menggunakan Segway cukup mengagumkan. Anda pasti tidak akan puas apabila menggunakan Segway ini untuk pertama kali, lebih-lebih lagi yang memilih laluan denai di hutan. Jadi kepada anda, kalau anda nak mencuba sendiri Segway ini, anda boleh saja kunjungi Oriental Village dan dapatkan perkhidmatan ini. Memang cukup-cukup istimewa dan menarik sekali. Enjoy, okey? Pantai Cenang antara lokasi yang wajib anda kunjungi kerana di sinilah menjadi tarikan para pelancong dari dalam dan luar negara. Pantai Cenang memang terkenal sebagai tempat aktiviti beriadah, terutamanya aktiviti bermandi-manda. Airnya jernih menghijau, tenang, landai dan terdapat pelbagai kemudahan aktiviti riadah dan sukan seperti banana boat, jet ski dan parasailing. Sekarang saya nak cuba satu aktiviti ataupun permainan di Pantai Cenang ini, iaitu dipanggil parasailing. Ini antara yang patut anda cuba bila anda berada di Pantai Cenang ini, ya. Ya, inilah dia kenikmatannya bila anda mencuba parasailing yang tak pernah lagi saya cuba. Lihat saja di sekeliling anda dengan pemandangan yang cukup menarik sekali. Teruja saya dan inilah dia yang saya impikan. Saya ingin terbang bebas seperti burung. Yes! Langkawi ambil! Inilah dia keseronokan apabila anda berada di Pantai Cenang ini, ya. Bertambah seronok lagi bila anda mencuba parasailing ini. Satu aktiviti ataupun permainan yang cukup menyeronokkan. Apatah lagi bila anda berada di ruang udara, terbang bebas seperti burung. Yes! Dah puas terbang ke udara, saya ingin cuba menaiki kapal layar pula atau lebih dikenali sebagai katamaran. Okey, sekarang saya nak cuba pula permainan kapal layar. Kita nak tengok dan menyusuri laut di sekitar Pulau Langkawi ini. Sukan kapal layar ini tidak begitu popular bagi masyarakat di negara ini. Mungkin disebabkan ramai yang menganggap sukan ini merupakan sukan yang memerlukan kos yang tinggi. Walhal, sukan ini sebenarnya sama sahaja dengan sukan-sukan yang lain. Sekarang saya nak belajar dengan brother kita ni, macam mana cara-cara untuk kemudi kapal layar ini. Macam mana, bang?
Dapat mempelajari cara-cara mengemudi kapal layar ini membuatkan saya rasa begitu teruja. Sudah lama saya ingin mencuba sukan kapal layar ini. Dua benda yang harus anda perlu ambil perhatian ketika anda menaiki kapal layar ini, di mana yang pertama untuk kontrol kelajuan, ya. Kawal kelajuan kita dengan hanya menarik tali ini saja ke kiri dan ke kanan, dan bergantung juga kepada keadaan angin. Dan yang ini pula untuk kita pergi ke kanan dan ke kiri. Mudah saja. Tapi awas. Walaupun kapal layar ini kelihatan ringkas, tetapi kapal layar ini dapat berlayar dengan agak laju juga. Tak sangka begitu kuat tiupan angin di sini. Kapal jenis katamaran ini hanya boleh memuatkan 4 orang sahaja kerana saiznya yang agak kecil. Apa yang saya boleh katakan, berlayar menggunakan kapal layar ini ternyata begitu berbeza dengan menaiki mana-mana bot laju yang pernah saya naiki. Satu pengalaman dan perasaan yang berbeza tidak dapat saya gambarkan dengan kata-kata. Inilah dia pengalaman yang paling berharga yang pernah saya dapat apabila saya berada di Pantai Cenang ini, dengan pelbagai aktiviti yang boleh anda ikuti ketika anda berada di Pantai Cenang. Saya dapat menyaksikan sekitar Pulau Langkawi daripada udara, dan sekarang ini saya dapat menyaksikan juga pemandangan laut dari atas kapal layar ini. Paparan itu tadi mengakhiri pertemuan kita pada kali ini. Ingin tahu ke mana destinasi klik-klik seterusnya? Teruskan bersama kami pada episod hadapan pada hari dan waktu yang sama. Sehingga itu, jumpa lagi.